Pasukan keselamatan kini mengepung sepenuhnya tempat persembunyian kumpulan perompak yang merampas sejumlah besar senjata di dua kem tentera di Greig Ahad lalu. Menteri Pertahanan Datuk Seri Najib Razak berkata operasi di Sauk itu jauh dari penempatan penduduk dan segala gerakan ketenteraan tidak akan membahayakan nyawa orang awam. Katanya pasukan keselamatan mempunyai jumlah anggota yang mencukupi bagi operasi berkenaan. Datuk Seri Najib berkata kerajaan tidak akan mengambil tindakan terburu-buru menggempur tempat persembunyian kumpulan penjenayah itu demi keselamatan 3 tebusan yang diculik. It is impossible for a decerebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf bin Zakaria, nombor pelajar 265899, akan menceritakan kronologi peristiwa berdarah Bukit Jenalib. Kejadian tersebut berlaku pada 2 Julai 2000 di mana sebuah pertubuhan silat nama Al-Maunah telah melakukan tindakan di luar jangkaan, iaitu merancang untuk menggulingkan kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dengan melancarkan perang dan mencabar institusi raja selain mencuri senjata dari kem Angkatan Tentera Malaysia di Pos 2, kem Sungai Rui dan kem Batalion 304 Regimen Askar Wataniah yang terletak di Pangan Temanggur, Greig Perak. Kumpulan tersebut yang diketuai oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali bersama dengan 28 orang ahli Al-Maunah telah melarikan sejumlah besar senjata api yang merupakan rifle M16, machine gun, Steyr AUG, bom tangan dan lain-lain lagi. Kemudian mereka melarikan diri di dalam hutan Bukit Jenalib yang terletak di Sauk Kuala Kangsar. Mereka menjadikan bukit tersebut untuk berlatih menembak. Sungguh pun begitu, bunyi tembakan mereka telah menarik perhatian penduduk kampung yang berdekatan. Lalu mereka telah melaporkan kepada pihak polis. Pasukan polis yang telah diarahkan untuk mengepung Bukit Jenalib telah menyekat pergerakan kumpulan tersebut. Walau bagaimanapun, kumpulan penggalang tersebut telah berjaya menahan dan menangkap 3 orang anggota keselamatan, iaitu Sarjan Muhammad Shah dan Korporal Detektif Saga Dewan serta seorang anggota komando ATM Trooper Matthews Anak Medan. Malang tidak bau apabila seorang penduduk kampung yang kebetulan sedang mencari durian di kebun miliknya yang bernama Jaafar bin Putih juga turut ditahan. Tetapi bagi Trooper dan Matthews, disebabkan dia merupakan anggota tentera, beliau telah diseksa dan dibunuh oleh salah seorang pengikut atas arahan Muhammad Amin. Pada 5 Julai 2000, pasukan keselamatan telah menembak maut salah seorang ahli Al-Maunah. Sebagai tindak balas, Muhammad Amin dan rakan-rakannya telah bertindak membalas tembakan itu. Di dalam keadaan kucar-kacir tersebut, Saga Dewan telah ditembak mati. Pada 6 Julai 2000, pihak keselamatan telah menggunakan teknik psikologi dan beberapa aspek lain seperti emosi, kekeluargaan dan keagamaan untuk memujuk kumpulan berkenaan agar menyerah diri. Bahkan daripada anggota Al-Maunah telah terkesan dengan teknik psikologi tersebut, manakala Muhammad Amin masih lagi berdegil dan tegas dengan pendiriannya. Jadi ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof bersama dengan 20 orang anggota pasukan elitnya dari 69 Komando PDRM bergerak menaiki bukit ke tempat persembunyian kumpulan Al-Maunah. Maka jadi ASP Abdul Razak telah bersendirian bersemuka dengan Muhammad Amin untuk membincang agar Muhammad Amin menyerah diri. Maka berlakulah perbincangan dan perdebatan ilmiah antara Muhammad Amin dan ASP Abdul Razak yang telah berlaku selama 2 jam. Dan akhirnya Muhammad Amin dan ahli Al-Maunah telah bersetuju untuk menyerah diri. Disebabkan ianya melibatkan kehilangan aset tentera, pasukan Lieutenant Jeneral Zaini telah dipanggil oleh ASP Abdul Razak ke tempat persembunyian pengganas terbabit untuk proses peletakan senjata dan penahanan
selepas Muhammad Amin bersetuju untuk menyerah diri. Sungguh pun begitu, Amin masih juga tetap mahu melawan apabila diminta untuk meletakkan senjata dan menyerah diri. Ini menyebabkan berlakunya pergelutan di antara Muhammad Amin dan Lieutenant General Zaini. Sebelum General Zaini dapat menunjukkan musuhnya itu. Akhirnya kesemua anggota Al-Maunah telah berjaya ditahan dan dibawa ke muka pengadilan. Pada 18 bulan 1 2022, mahkamah telah memutuskan bahawa Muhammad Amin dan bersama dengan 3 orang kanannya bersalah dan dihukum mati mandatory. Manakala selebihnya dihukum penjara seumur hidup dan sepanjang hayat. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Ashraf. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi, metrik number 266003. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan individu-individu yang terlibat di dalam peristiwa berdarah Bukit Jenalik. Pihak-pihak yang terlibat di dalam perundingan tersebut adalah Polis Diraja Malaysia yang diketuai oleh Inspektor Abdul Razak bin Muhammad, Angkatan Tentera Malaysia yang diketuai oleh Lieutenant General Datuk Zaini bin Muhammad Said yang mewakili pihak kerajaan Malaysia, dan kumpulan Al-Maunah yang diketuai oleh Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Mari kita lihat proses perundingan di dalam peristiwa Bukit Jenalik. Proses perundingan di dalam peristiwa Bukit Jenalik di antara anggota kumpulan Al-Maunah dengan pihak polis adalah bermula pada Julai 2000. Kejadian ini bermula sebelum subuh di mana pihak polis diketuai oleh Datuk Haji Samsuddin bin Abdul Hamid, Timbalan Ketua Perak, di mana cuba untuk memujuk Ketua Kumpulan Al-Maunah, Muhammad Amin bin Muhammad Razali, supaya menyerah diri setelah 4 hari berkubur di dalam sebuah dusun di Bukit Jenalik, Sauk Perak. Ketua Polis Negara pada ketika itu, Tan Sri Norian Mai, turun padang bersama-sama pengarah-pengarah PDRM untuk mengawal keadaan genting ketika itu. Apabila menjelang subuh, pujukan dan rayuan oleh ahli keluarga dihentikan dan telah berjaya melembutkan hati 2 orang anggota Al-Maunah supaya menyerah diri. Pihak polis meneruskan usaha untuk memujuk ahli kumpulan yang lain, dan ia membuahkan hasil apabila 2 orang lagi anggota kumpulan tersebut menyerah diri apabila menjelang waktu tengah hari. Pada waktu tengah hari, Chief Inspector Abdul Razak bin Muhammad Yusof bertemu dengan Ketua Kumpulan Al-Maunah, Muhammad Amin bin Muhammad Razali. Mereka berbincang dalam usaha memujuk anggota kumpulan yang lain supaya menyerah diri. Pada jam 3 petang, usaha tersebut mendapat persetujuan kumpulan untuk meletakkan senjata dan menyerah diri. Pada ketika itu, seramai 13 orang ahli kumpulan yang telah keluar menyerah diri. Akhirnya, pada jam 4 petang, seramai 27 orang ahli kumpulan Al-Maunah yang bersembunyi di Bukit Jenalik menyerah diri kepada pihak polis. Ini merupakan sejarah yang tidak akan dilupakan apabila misi menumpaskan gerakan Al-Maunah berlaku tanpa melibatkan banyak pertumpahan darah. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Firdaus. Nama saya Abdul Hadi bin Abdul Rahman, nombor metrik 265824. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara pengurusan perundingan yang digunakan oleh pihak berkuasa di dalam peristiwa Bukit Jenalik. Apa yang dapat kita lihat, cara yang pertama adalah iaitu strategi perundingan. Strategi perundingan adalah perancangan yang diguna pakai bagi mencapai hasil yang diharapkan di dalam sesi perundingan. Hasil perundingan selalunya dipengaruhi oleh jangkaan awal perundingan dan pelaksanaan strategi perundingan yang dipilih. Okey, cara yang kedua iaitu taktik perundingan yang mempunyai bermacam-macam bentuk untuk dilaksanakan dalam proses perundingan dan merupakan aspek yang agak menonjol. Taktik perundingan juga merupakan sebahagian alat atau komponen yang terdapat di dalam sesuatu strategi. Okay, dan cara pengurusan perundingan yang terakhir adalah komunikasi perundingan yang dirujuk sebagai instrumen atau kaedah perundingan untuk berinteraksi dengan pihak berkepentingan yang mengambil bahagian atau terlibat di dalam proses perundingan.
Seterusnya saya akan menerangkan tentang strategi perundingan yang digunakan oleh pihak berkuasa di dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan kepada konteks peristiwa Bukit Jenaleh, pihak berkuasa telah memilih strategi tawar-menawar lembut dengan pendekatan daripada aspek emosi dan kekeluargaan. Dalam proses memujuk ahli kemudian Al-Maunah melalui pembebasan suara oleh Ketua Polis Negara telah menggunakan strategi yang dipanggil Sai-War, iaitu dengan memainkan lagu-lagu lembut dan sedih serta menggunakan isteri dan anak-anak ahli Al-Maunah supaya dapat memujuk suami mereka agak akur untuk menyerah diri. Sai-War adalah singkatan kepada Psychological Warfare yang merupakan perang psikologis melalui strategi yang digunakan dalam konflik bagi mempengaruhi emosi, perilaku dan sikap seseorang atau kumpulan tertentu dengan tujuan mencapai objektif yang diharapkan. Di dalam situasi pemberontakan peristiwa Bukit Jenaleh ini, strategi Sai-War yang digunakan oleh pihak berkuasa adalah bertujuan untuk mempengaruhi musuh supaya menyerah diri dan mengakhiri pemberontakan tersebut di dalam keadaan yang aman. Seterusnya kita lihat kepada taktik perundingan. Berdasarkan taktik perundingan, saya dapat mengenal pasti 3 aspek utama di dalam peristiwa Bukit Jenaleh. Yang pertama, di dalam situasi perundingan dengan kumpulan Al-Maunah, pihak perunding menggunakan taktik mengalihkan perhatian iaitu dengan menukar sesuatu topik sebelum atau semasa perundingan yang dijalankan dan mengawal sesuatu topik dengan cara mengelakkan daripada membincangkan isu-isu yang penting. Yang kedua, Chief Inspector Abdul Razak Muhammad Yusof telah berdepan dengan kumpulan tersebut menggunakan kaedah taktik perundingan melalui pendekatan daripada aspek keagamaan dan muhasabah diri bagi meleraikan konflik yang berlaku. Beliau telah membuat perbincangan secara ilmiah dengan mempertikaikan tindakan mereka itu telah memburukkan kedudukan pejuang atas nama Islam. Sedangkan di dalam Al-Quran, ada tertulis bahawa umat manusia diseru menuju ke jalan Allah dengan bijaksana memberikan contoh tauladan yang baik dan berbaik-baik kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, taktik perunding tersebut berjaya memberi perspektif positif yang mana ahli kumpulan Al-Maunah hilang fokus pada objektif asal ke atas semua tindakan mereka dan mereka mula sedar akan masalah yang mereka cipta itu adalah salah dan bertentangan dengan Islam. Sekarang saya akan terangkan tentang komunikasi perundingan. Berdasarkan peristiwa Bukit Jenaleh, bentuk komunikasi yang digunakan dalam perundingan tersebut adalah yang melibatkan komunikasi secara langsung, iaitu secara bersemuka. Perbincangan dengan menggunakan komunikasi lisan melalui perantara bagi membincangkan tuntutan kumpulan Al-Maunah serta mencari jalan penyelesaian yang dapat mencapai objektif dan memenuhi keperluan kedua-dua belah pihak. Terdapat beberapa perkara penting yang terlibat di dalam proses komunikasi perundingan yang berlangsung, antaranya adalah memberi tawaran atau meyakinkan dan meminta pendapat daripada individu yang mempunyai pertikaian di dalam sesuatu perkara. Sepanjang perundingan yang mengambil masa selama 2 jam itu, perunding iaitu Chief Inspector Abdul Razak Muhammad Yusof berusaha untuk memahami tuntutan dan motif di sebalik serangan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan perbincangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Abdul Hadi Abdul Rahman. Saya Mak Nasir bin Mak Hassan, nama matrik 265989. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan kredibiliti dan kuasa perunding. Kebolehpercayaan sumber atau mesej termasuk aspek subjektif dan objektif. Teori Aristoteles tentang retorik adalah asas kepada kredibiliti. Aristoteles menggambarkan retorik sebagai keupayaan untuk melihat apa yang boleh meyakinkan dalam setiap situasi. Keputusan untuk bekerjasama dalam proses perundingan bergantung kepada beberapa faktor seperti kepentingan hak dan kuasa, kemudian menyalahguna kuasa, membazir dan meninggalkannya. Kuasa ialah keupayaan atau kebolehan seseorang atau kumpulan mempengaruhi orang lain membuat sesuatu keputusan sebagaimana yang dihajatkan. Beberapa cubaan seperti perintah, ugutan janji dan permintaan. Dalam peristiwa Jenaleh ini, kita dapat lihat kredibiliti yang dimainkan oleh Muhammad Amin, iaitu ketua kumpulan Al-Maunah tersebut,
telah berjaya memperdaya anggota-anggota tentera dengan melarikan beberapa aset keselamatan negara. Kejayaan mereka memperdaya anggota-anggota tentera tersebut adalah kepakaran dan keyakinan lakonan Muhammad Amin dan rakan-rakannya. Okey, seterusnya. Kuasa kebolehan menyatakan sesuatu perkara yang memaksa berbuat sesuatu kerana takutkan kuasa. Kuasa sebagai kebolehan untuk mengubah kelakuan seseorang mengikut kehendak dan kemampuannya. Kuasa ditarik sebagai keupayaan untuk berusaha mengubah sikap dan tingkah laku seseorang mengikut kehendak dan kepentingan sendiri. Menurut Syafi'i Syarif, kuasa boleh ditarik sebagai kapasiti seseorang untuk memaksa orang lain untuk melakukan apa yang mereka mahu dan mengelak daripada dipaksa untuk melakukan apa yang mereka mahu. Oleh itu, perunding mesti menguasai perunding dengan cara memperoleh kuasa yang mempengaruhi semua pihak yang terlibat dalam perundingan dan mengatasi pihak untuk menentang atau tidak bersetuju dengan cadangan. Ini kuasa sah, iaitu kuasa rasmi yang diperoleh oleh seseorang daripada pihak atasan, iaitu authority. Bergantung kepada kedudukan seseorang dalam organisasi, seseorang yang memiliki kuasa sah mampu mempengaruhi seseorang dengan mudah kerana ada hak berbuat demikian. Okey, dengan kuasa sah yang diberikan kepada ASP Abdul Razak bin Muhammad Yusof, beliau bergerak masuk ke markas tersebut secara bersendirian bersama 20 orang anggota pasukan elitnya, iaitu 69 komando PGK PDRM. Beliau menemui Muhammad Amin, iaitu ketua kumpulan Al-Maunah dengan berani dan tawakal. Kemudian berlaku perbincangan ilmiah dan perdebatan antara Muhammad Amin dan ASP Abdul Razak selama 2 jam. Okey, seterusnya kita dapat lihat kuasa karismatik, iaitu lebih kepada sifat atau ciri-ciri seorang pemimpin yang berwibawa yang boleh menghasilkan tanggapan dan juga penyelesaian masalah. Kuasa karismatik berkait dengan personaliti individu. Suatu bonus jika berunding mempunyai kuasa ini untuk mempengaruhi pihak lain yang dapat menyelesaikan masalah perunding dengan cepat. Okey, bagi kuasa karismatik ini, Muhammad Amin adalah individu yang mempunyai ciri-ciri kuasa ini, di mana beliau mengetuai kumpulan tersebut dan dapat mengumpul pengikutnya seramai 29 ahli dengan tertubuhnya kumpulan Al-Maunah dalam usaha menggulingkan kerajaan Malaysia pada waktu itu yang dipimpin oleh Tun Mahathir Mohamad. Okey, slide seterusnya adalah hasil perundingan. Okey, kejayaan pihak berkuasa dalam membekal kesemua anggota kumpulan Al-Maunah tanpa melibatkan pertumpahan darah yang besar telah membawa kepada kes mahkamah. 4 anggota kumpulan itu termasuk ketua mereka Muhammad Amin Muhammad Razali telah dijatuhi hukuman mati mandatori di atas pertuduhan melancarkan peperangan ke atas yang di-Pertuan Agong. Manakala baki yang lain berdepan hukuman penjara 5 tahun, 10 tahun seumur hidup dan sepanjang hayat. Hasil perbicaraan yang panjang itu telah menemukan bahawa kebanyakan ahli-ahli Al-Maunah yang terlibat dalam kejadian di Sarawak itu sebenarnya telah diberdaya oleh Muhammad Amin untuk menjayakan misinya. Okey, pada Ogos tahun 2020, seramai 13 orang ahli anggota Al-Maunah yang dijatuhi hukuman penjara sepanjang hayat di beberapa sebuah penjara seluruh negara telah dibebaskan apabila yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berbesar hati mengurniakan dan dengan pembebasan awal kepada kesemua mereka yang terlibat di dalam pemberontakan Bukit Jelalit sempena sambutan Hari Kemasaan yang ke-63. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk Ibu Pertiwi sebelum